Okey, masih ramai yang tak berapa tahu pasal isu Ukraine ni. Jadi, admin nak cuba ulas berkaitan keadaan di Ukraine mengikut apa yang diketahui lah. Admin tak berapa nak ulas sebab yang pertama, konflik Ukraine-Rusia ini tidak akan membawa kepada World War III seperti tanggapan orang ramai. So, ianya bukanlah isu yang besar sangat. Yang kedua, background dia kepada isu ni sangat panjang. Basically, punca masalah utama di antara Ukraine dan Rusia ialah NATO. NATO ni merujuk kepada North Atlantic Treaty Organization, iaitu satu pakatan yang diasaskan oleh US pada tahun 1949. Tujuan asal penubuhan NATO adalah untuk mengekang Soviet Union atau USSR, Union of Socialist Soviet Republic. Satu kesatuan negara-negara komunis yang menggabungkan Rusia, Ukraine, Belarus, Georgia, Kazakhstan dan 10 buah negara yang lain. Untuk counter balik NATO, USSR juga menubuhkan Pakatan Warsaw Pact yang dianggotai negara komunis Eropah Timur seperti Poland, Czechoslovakia, Hungary dan juga Romania. Dengan itu, terwujudlah satu buffer zone di antara NATO dan juga USSR yang menjamin keselamatan USSR. Kalau dikatakan NATO nak serang USSR, negara-negara ini akan kena dulu. USSR ada ruang dan masa untuk mempertahankan diri dia. Jadi pada tahun 1991, USSR dibubarkan akibat pelbagai masalah ekonomi dan juga politik dalaman. Rusia, Ukraine, Belarus, Georgia dan lain-lain negara telah menjadi negara yang merdeka. Tapi US tak pula bubarkan NATO, malah siap masukkan bekas ahli Warsaw Pact dan juga bekas negara USSR seperti Estonia, Latvia dan Lithuania ke dalam NATO. Maksudnya apa? Okey, maksudnya NATO ni memang nak target Rusia. Tak kisahlah Rusia ni komunis ke atau dah tak jadi komunis lagi. Dalam sejarah, Rusia pernah diserang oleh Poland, Lithuania pada tahun 1609, Perancis pada 1812, Poland pada 1920 dan juga Jerman pada 1941 daripada barat. Serangan 1609 dan 1941 cukup traumatik di dalam memori orang Rusia. So kiranya Rusia memang mementingkan buffer zone yang diwujudkan pada zaman USSR ni. Dalam pada masa sama, NATO yang semakin besar ni telah memiliki buffer zone Rusia yang semakin mengecil. So Putin pula tak boleh duduk diam, mestilah dia nak lawan balik. Jadi pada tahun 2008, apabila Georgia mengumumkan mereka nak menyertai NATO, perang pun meletus di antara Rusia dan juga Georgia. Tapi perang tu tak lama, 12 hari je pun. Tujuan Rusia adalah lebih kepada nak bagi warning untuk secure kawasan separatis pro-Rusia, Abkhazia dan juga South Ossetia. Selepas tu berundur, tetapi ibarat memberikan impact TKO lah kepada mereka. Sampai kesudah Georgia tak berani nak masuk-masuk NATO lagi. Bukan kerana Georgia aja yang takut, kuasa besar NATO sebenarnya yang dah kecut. Macam Jerman yang bergantung kepada bekalan gas Rusia. Nanti sekarang tak memasal Putin potong bekalan gas, menggelupur Jerman. Selepas Georgia, Ukraine pula gatal nak masuk NATO. Jadi pada tahun 2014, geng pro-NATO di Ukraine telah menggulingkan kerajaan Yanukovych yang pro kepada Rusia. Berbanding Georgia, Ukraine lagi kritikal kepada Rusia sebab Crimea di selatan Ukraine adalah tempat terletaknya pengkalan tentera laut dia. Zaman USSR, Rusia boleh park tentera dan kapal dia kat situ macam tu je. Selepas Ukraine merdeka daripada USSR, Rusia kena bayar sewa kepada Ukraine untuk akses kepada Crimea. Jadi, jika Ukraine masuk NATO, bukan saja Rusia tak boleh pakai Crimea lagi, malah kapal perang NATO boleh memasuki Laut Hitam dan menyekat laluan Rusia. Kapal Rusia tak boleh keluar. Mampuslah Rusia kalau macam tu. So apa lagi, Putin pun tak boleh duduk dan tengok Ukraine bergolak je. Selepas Yanukovych digulingkan, Putin terus takluk Crimea, iaitu annex. Sampailah sekarang Crimea jadi milik Rusia. Selepas berjaya secure Crimea, Rusia bagi bantuan pula kepada separatis pro-Rusia di Donbas, Donetsk dan juga Luhansk di timur Ukraine untuk kacau dan pressure Ukraine. Gaduh punya gaduh, MH17 yang jadi mangsa. Selepas Zelensky jadi presiden pada tahun 2019, ketegangan Rusia dan Ukraine reda sikit sebab Zelensky ni bukan daripada blok pro-NATO macam Yushchenko, Timoshenko ataupun Poroshenko. Tapi dia juga tak pro-Rusia macam Yanukovych. So, dalam isu NATO, dia ni sama-sama. Putin pula jenis tak nak orang yang sama-sama. Dia nak Ukraine bagi jaminan tak akan masuk NATO. Baru Rusia boleh berdamai dengan Ukraine. Selang beberapa bulan, Rusia akan hantar tentera kepada Ukraine untuk psycho Zelensky. Cuma kali ni dia punya aura lain macam sikit. Terutamanya US dan UK tak chill langsung. Tak habis-habis cakap Rusia nak serang. Rusia nak serang sampai kesudah. Tapi tuan punya badan Zelensky pula kata dia tak tahu pun Rusia nak serang. Siap suruh Biden relax lagi.
Pemimpin negara NATO yang lain berbondong-bondong jumpa Putin pujuk Rusia jangan serang Ukraine. Macam Macron, Presiden Perancis tu. Sebenarnya, negara-negara NATO ni walaupun duduk di dalam satu pakatan, tapi kepala masing-masing tak sama, kira macam tak kamcing lah. Perancis terutamanya tak suka kena diktat dengan hala tuju US dan UK. US dan UK ke kiri maka Perancis ke kanan. US dan UK duduk propa pasal perang maka Perancis propa untuk damai. Sama ada Rusia betul-betul nak serang Ukraine kali ni, tak ada siapa pun yang boleh jangka. Hanya Putin dan penasihatnya je yang tahu. Tapi Putin ni pula jenis suka psycho orang. Mungkin asalnya dia tak nak serang Ukraine pun, tapi bila tengok ramai sangat orang nak dia serang, so dia serang je lah. Orang Rusia ni pula jenis makan beruang. Tapi serangan terhadap Ukraine tidaklah menguntungkan Rusia sebenarnya. Sebab untuk long term objektif Rusia adalah untuk memastikan Ukraine tak masuk NATO. Kalau dia serang, itu akan menguatkan lagi hujah pro-NATO bahawa Ukraine memerlukan NATO untuk melindungi diri daripada Rusia. Penaklukan seluruh Ukraine juga tidak menepati kepentingan Rusia sebab itu akan membuatkan Rusia bersambung secara langsung dengan sepadan NATO. Padahal Rusia ni nak elak daripada NATO. Jadi kesimpulannya yang pertama, ketegangan kali ni tidak akan membawa kepada perang. 60% adalah kemungkinan. Yang kedua, sekiranya perang, 40% adalah kemungkinan. Ia hanyalah perang yang sangat singkat dan juga terhad. Lebih kepada nak secure posisi Rusia dekat timur Ukraine. Dan 99% lagi kepastian bahawa serangan Rusia terhadap Ukraine tidak akan mencetuskan World War III. Sebabnya, Ukraine belum pun jadi ahli NATO. Kalau Ukraine bukan ahli NATO, US, UK, Perancis dan Jerman tak wajib pun nak mempertahankan dia. Paling-paling habis tidak pun, mereka akan condemn Rusia dan suruh Rusia menarik keluar tenteranya bila-bila. Jadi, jika kuasa besar tak bertembung secara langsung, maka bukanlah World War namanya. World War I berlaku sebab Rusia isytiharkan perang terhadap Austria yang merupakan sekutu Jerman. World War II berlaku sebab Jerman serang Poland, sekutu UK dan juga Perancis. Ukraine ni bukannya sekutu siapa-siapa pun. Dalam masa yang sama adalah pula negara NATO macam Estonia, Latvia, Lithuania jadi batu api nak bantu Ukraine. Mereka ni semua bekas negara USSR dan anggap Rusia sebagai penjajah. Tapi mereka ni kira macam ikan bilis dalam NATO, tak mewakili langsung pendirian NATO. Bagi admin, korang tak perlu risau sangat. World War III belum berlaku dan tidak akan bermula di dalam masa terdekat. Melainkan kalau Rusia serang blok NATO secara direct. Jadi, penilaian dekat sini, korang masih perlu bekerja, bayar bil, ambil anak kat sekolah dan fikir nak masak apa untuk makan malam ni. Sekiranya korang suka dengan isi konten admin ni, korang boleh like, share ataupun subscribe untuk menyokong kemajuan channel kecil Anak Tempatan. Assalamualaikum. Salam kita berjumpa lagi, insya-Allah.